Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Sazalia binti Muhammad Soeb, ahli kumpulan terdiri daripada Lavanya dan Nur Adlina, akan menerangkan tentang mini teori perakaunan berkaitan pihak berkepentingan. Apakah itu konsep berkepentingan? Konsep berkepentingan ini merujuk kepada pegangan, tuntutan atau bahagian dalam aku janji sesuatu perusahaan. Sesebuah organisasi yang besar mempunyai banyak pihak berkepentingan. Dalam istilah perniagaan, definisi yang diberikan bagi pihak-pihak berkepentingan adalah individu atau kumpulan yang boleh menjejaskan atau yang terjejas oleh tindakan-tindakan keputusan dasar amalan atau matlamat organisasi. Bermaksud, pihak-pihak berkepentingan ini mempengaruhi segala apa tindakan, keputusan, dasar atau amalan yang dilakukan oleh sesebuah organisasi. Pengkelasan pemegang kepentingan. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu pihak berkepentingan dalam pasaran dan bukan pasaran, yang telah dikategorikan oleh Wheeler dan Sillenpah pada tahun 1997. Pihak berkepentingan pasaran atau dikenali sebagai pemegang kepentingan utama, ia adalah individu yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam organisasi dan terlibat secara langsung dalam urusan niaga ekonomi. Pihak-pihak berkepentingan utama ni seperti pelanggan, pemegang saham, pembekal, pemiutang dan majikan. Contoh pemegang kepentingan utama ni, pemegang saham sebagai pihak berkepentingan utama menyumbang modal kepada organisasi dalam membentuk pelaburan untuk mendapatkan dividen. Pemegang saham juga boleh mempengaruhi dasar-dasar organisasi dan sebagai pemegang saham mereka boleh melantik ahli lembaga pengarah syarikat. Mereka juga berhak untuk mengundi jika sesebuah syarikat itu mengambil keputusan untuk penggabungan atau pengambil alihan. Itu adalah contoh pemegang saham sebagai pemegang kepentingan utama atau pemegang kepentingan pasaran. Bagi pihak berkepentingan bukan pasaran dikenali sebagai pemegang kepentingan pertengahan, iaitu merupakan individu yang tidak terlibat secara langsung dalam urus niaga ekonomi di dalam sesebuah organisasi. Contohnya seperti komuniti pertengahan, media, kumpulan sokongan perniagaan, kerajaan dan orang awam. Contohnya, pihak media boleh menjejaskan operasi organisasi melalui berita yang diterbitkan oleh akhbar atau majalah. Manakala bagi masyarakat, ia juga boleh mempengaruhi dasar dan keputusan organisasi. Okey, saya bagi contoh. Kesihatan masyarakat umumnya dipertaruhkan apabila firma memutuskan untuk membuang sisa toksik ke dalam sungai dan anak sungai yang digunakan oleh masyarakat. Maka sebaliknya, masyarakat juga boleh menjejaskan operasi organisasi apabila masyarakat tidak mengalu-alukan organisasi dan membantah rancangan untuk menjalankan operasi di kawasan masyarakat tersebut. Okey, ini adalah kategori-kategori bagi pihak kepentingan pasaran dan pihak kepentingan bukan pasaran. Sokongan bagi konsep pihak berkepentingan. Ianya terdiri daripada 3 yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Preston pada tahun 1995. Yang pertama adalah hujah deskriptif, hujah normatif dan hujah instrumental. Hujah deskriptif ni menerangkan bagaimana organisasi mengurus dan berinteraksi dengan pihak-pihak berkepentingan. Contohnya, walaupun prestasi keuangan organisasi adalah penting, organisasi masih perlu mengambil berat tentang aspek menghasilkan produk yang selamat, menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan mematuhi peraturan-peraturan kerja. Manakala bagi hujah normatif mengatakan bahawa menjaga pihak-pihak berkepentingan adalah perkara yang betul dan perlu dilakukan. Sebagai organisasi yang punya kuasa yang luas dan memiliki sumber-sumber, mereka mempunyai tanggungjawab terhadap semua pihak yang terjejas oleh tindakan-tindakan organisasi. Hujah instrumental mengatakan bahawa teori pihak berkepentingan adalah strategi korporat yang berkesan. Syarikat-syarikat yang mengambil kira hak dan kebimbangan pemegang saham mereka cenderung untuk melakukan yang lebih baik dan jangka masa yang panjang berbanding mereka yang tidak melaksanakannya. Okey, pengurusan pemegang kepentingan. Pengurusan syarikat perlu menguruskan hubungan mereka dengan baik dengan pihak berkepentingan organisasi mereka. Kegagalan untuk menangani kebimbangan pemegang saham mereka boleh merosakkan reputasi syarikat dan akhirnya memberi kesan ke atas keuntungan. Pengurusan pihak berkepentingan menjadi semakin penting. Kumpulan berkepentingan organisasi mereka perlu berpuas hati bagi melihat firma mencapai objektif.
Pengurusan pemegang kepentingan iaitu pemegang saham merujuk kepada proses menguruskan kehendak individu-individu dan kumpulan yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau yang akan terjejas oleh aktiviti-aktiviti organisasi. Organisasi yang ingin melaksanakan pengurusan pihak berkepentingan mesti terlebih dahulu mengenal pasti pihak-pihak yang berkepentingan dalam firma mereka. Kenal pasti pihak kepentingan yang relevan dengan firma. So macam mana kita nak mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan dalam firma kita? Organisasi perlu mengenal pasti pihak-pihak tersebut. Contohnya, syarikat seperti Amazon atau Dell yang menjual produk secara terus kepada pelanggan tentulah tidak mempunyai peruncit atau pengedar. Bagaimanapun, pengedar akan menjadi pihak berkepentingan yang penting untuk syarikat seperti Nestle yang menjual produk terutama melalui pasaraya dan kedai-kedai runcit. Bagi mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan dengan sesebuah organisasi, pengurus perlu memahami ciri-ciri pemegang saham mereka. Pengurus boleh mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan firma berdasarkan 3 elemen. Elemen yang pertama adalah pemegang kuasa. Okey, kita kena tahu kuasa paksaan, kuasa utilitarian dan kuasa simbolik. Kuasa paksaan melibatkan penggunaan tenaga fizikal ataupun keganasan. Kumpulan berkepentingan seperti aktivis alam sekitar boleh mempunyai kuasa paksaan apabila mereka memprotes terhadap dasar organisasi atau bertindak memusnahkan kemudahan organisasi semasa protes dilakukan. Kuasa utilitarian pula, pihak berkepentingan boleh mempunyai kuasa utilitarian apabila mereka mempunyai kuasa untuk mengawal sumber-sumber organisasi seperti kewangan ataupun bahan-bahan mentah. Okey, kuasa simbolik. Pihak berkepentingan boleh memiliki kuasa simbolik apabila mereka mempunyai akses kepada atau boleh menggunakan simbol atau prestis. Sebagai contoh, surat yang ditulis oleh seorang menteri menggunakan kepala surat kementerian akan mempunyai kuasa simbolik berbanding surat biasa. Internet juga boleh menjadi satu bentuk kuasa simbolik apabila berjaya menguasai perhatian media atau kerajaan. Elemen yang kedua melalui pemegang kesahihan. Pemegang kesahihan merujuk kepada sama ada tuntutan pihak berkepentingan adalah wajar atau sesuai dalam konteks tertentu. Tuntutan pihak berkepentingan boleh dianggap sah apabila tuntutan mereka dinilai sebagai munasabah oleh pihak berkepentingan yang lain dalam masyarakat. Contohnya, tuntutan akan menjadi sah bagi pengguna mengharapkan sesebuah organisasi menghasilkan produk yang selamat untuk kegunaan mereka. Oleh itu, organisasi perlu menangani kebimbangan pengguna jika mereka berhadapan dengan kritikan terhadap makanan yang tidak sihat. Pemegang saham, pelabur institusi dan ahli lembaga pengarah yang memiliki saham semuanya mempunyai tuntutan yang sah terhadap pemilikan kerana mereka semua pemilik organisasi. Yang ketiga melalui pemegang segera, merujuk kepada beberapa organisasi memberi respon kepada keperluan pemegang kepentingan mereka. Semakin kuat pihak berkepentingan dan yang lebih tinggi kesahihan itu berkepentingan, maka organisasi perlu bertindak balas lebih cepat terhadap isu tertentu. Menurut Michael, Egler dan Wood pada tahun 1997, sesuatu isu yang mendesak akan bergantung kepada faktor-faktor kepekaan masa dan kritikal. Okey, tanggungjawab firma terhadap pihak berkepentingan. Sebagai organisasi, kita mempunyai tanggungjawab terhadap pihak berkepentingan kita. Yang pertama, kita menguntungkan, memaksimumkan jualan dan mengurangkan kos, menyediakan pelabur dengan pulangan yang mencukupi dan menarik untuk pelaburan mereka. Patuhi semua undang-undang dan peraturan undang-undang pengguna alam sekitar dan pekerjaan. Melakukan apa yang betul, adil dan saksama, menegaskan kepimpinan beretika dalam organisasi mengendalikan keperluan undang-undang minimum. Menjadi warga korporat yang baik, terlibat dalam kesukarelawan, memberi sokongan kepada masyarakat dengan menyediakan program-program pendidikan, perkhidmatan kesihatan, budaya dan program-program seni. Ia boleh diberikan dalam 4 bentuk tadi: ekonomi, undang-undang, etika dan dermawan. Bagaimana kita hendak menguruskan pihak berkepentingan ini? Kita perlu mengenal pasti 3 langkah strategi yang boleh membawa organisasi berjaya. Yang pertama, mengintegrasikan pengurusan pihak berkepentingan. Kemudian, menyatakan kumpulan berkepentingan dan isu-isu berkaitan dengan organisasi. Membuat wawasan atau penyataan nilai termasuk pihak berkepentingan. Mengukuhkan komitmen organisasi kepada pihak-pihak berkepentingan dalam satu kenyataan awam. Yang ketiga, melaksanakan sistem pengukuran prestasi yang berkepentingan. Sistem seperti itu perlu diaudit
bersepadu dan dipantau sebagai menandakan hubungan pihak berkepentingan yang bertambah baik. Pengukuran menunjukkan bahawa terdapat niat yang serius untuk mencapai keputusan dan kehadiran sistem tersebut akan memastikan komitmen berterusan pihak berkepentingan dalam organisasi. Sekian, terima kasih.